Baik, terima kasih sahabat penyampai kita yang sudah pun memberikan gambaran tentang bagaimana kempen Kibar Jalur Gemilang bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2020 disemarakkan dan juga digelorakan bersama dengan masyarakat di Selangor. Baik, seterusnya kita akan bercakap tentang bagaimana Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun UniSyams yang berada di Kedah membuka permohonan baharu untuk para pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang perubatan. Maka untuk itu saya terus saja bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Saya perkenalkan Profesor Madya Dr. Omar Mihad yang juga merupakan ataupun mewakili dari Kesihatan Awam, Kuliah Perubatan dan Sains Perubatan. Juga Puan Siti Nur Ain Zainon, penyelaras program asasi sains bagi UniSyams. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Prof? Salam, baik. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Baik, UniSyams merupakan Universiti Islam Antarabangsa yang mana baru saja diperkenankan ataupun ditarafkan sebagai universiti. Jadi membuka permohonan baru khususnya dalam bidang perubatan. Mungkin Prof boleh ceritakan tentang ijazah perubatan dan pembedahan MBBS yang ditawarkan oleh UniSyams. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, berkaitan dengan program MBBS di UniSyams yang ditawarkan. Program ini sebenarnya dimulakan pada tahun 2012 lagi. Dan kita telah pun melahirkan lebih kurang 100 graduan perubatan. Baik. Dan kohort pertama mereka ini telah pun ditempatkan di pelbagai hospital Kementerian Kesihatan. Dan sebagaimana universiti lain, kita mempunyai dan kita mendapat pengiktirafan daripada Agensi Kelayakan Malaysia dan Majlis Perubatan Malaysia. Dan UniSyams mempunyai kekuatan yang agak ramai dari segi pakar-pakar di pelbagai bidang yang sebagai tenaga pengajar. Dan apa keistimewaan di sini saya ingin menyatakan ialah salah satu daripada selain daripada subjek sains, kita ada subjek yang berteraskan agama yang mementingkan nilai-nilai universal Islam. Antara subjek-subjek yang dimasukkan ialah kemahiran Al-Quran, tamadun Islam, pengajian Islam dan asas bahasa Arab. Jadi dengan harapan kita pada masa akan datang dapat melahirkan graduan-graduan perubatan yang berkaliber, yang boleh menjadi model kepada negara. Untuk Pak Siti Nur Ain, mungkin boleh ceritakan tentang untuk kemasukan yang juga turut ditawarkan bagi pengajian asasi, diteruskan kepada pengajian ijazah, antara syarat-syarat am dan juga syarat-syarat universiti yang dikhususkan untuk pengajian MBBS ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Okey, so saya teruskan. Kalau kita tengok program MBBS 2012. So di UniSyams juga kita ada program asasi sains iaitu bermula 2009. Yang mana program asasi sains ini belajar selama 1 tahun, 3 semester dan terus sambung ke MBBS. Antara syarat-syarat program asasi sains, pertamanya 5 kredit termasuk bahasa Melayu dan grade B untuk fizik, kimia, bio, matematik atau matematik tambahan, lulus bahasa Inggeris dan lulus sejarah. Baik. Dan lagi satu, sebab kita terbuka juga untuk degree yang lain, 5 kredit termasuk bahasa Melayu, matematik atau matematik tambahan, 2 subjek daripada fizik, kimia, bio, lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Itu adalah syarat-syarat yang terus masuk ke degree lah daripada SPM. Kalau untuk daripada asasi ke degree perubatan itu, apa antara mungkin kelayakan yang diperlukan untuk melayakkan seseorang itu bergelar seorang pelajar perubatan? Oh, okey. Kalau daripada asasi, dia hanya memerlukan 3.0 dan dia terus layak untuk masuk MBBS. Tapi kita masih juga melihat kepada result SPM iaitu fizik, kimia, bio, mat ataupun MAT pastikan dapat B. Itu syarat-syarat yang sebab kita kerjasama bersama MMC. Sekurang-kurangnya betul. Tapi selalunya kalau pelajar perubatan ni dia tak ada kan. Okey, Prof, ini kita bercerita tentang mood pengajian apa yang ditawarkan oleh UniSyams sendiri. Kalau kita melihat persaingan untuk ke fakulti perubatan di mana-mana universiti tempatan pun amat sengit. Jadi tidak terkecuali UniSyams juga. Jadi adakah UniSyams merupakan ataupun fakulti perubatan yang juga sebuah fakulti perubatan yang kompetitif setanding dengan universiti-universiti tempatan yang lain? Ya.
Pertamanya, saya ingin menyatakan kelayakan bagi calon-calon yang ingin memohon untuk memasuki MBBS di UNISYAM. Seperti biasa, maknanya memerlukan kelulusan matrikulasi ataupun asasi dengan skor CGPA kekurangnya 3 dalam subjek biologi, kimia, fizik ataupun matematik. Okey. Selain daripada itu juga boleh kita memohon melalui diploma sains kesihatan. Di sini memerlukan CGPA yang tinggi sikit, 3.5 dan B dalam subjek biologi, fizik, kimia dan juga kredit dalam bahasa Inggeris dan matematik. Dan satu subjek lain dalam SPM. Selain daripada itu, of course kita perlu lulus SPM, kan? Kredit dalam bahasa Malaysia yang diterang oleh Puan Ain tadi. Betul. Maknanya kalau untuk asasi diploma dan juga matrikulasi itu dari mana-mana institusi pengajian tinggi awam atau swasta pun boleh memohon untuk ke peringkat ijazah, Puan? Okey, setakat ni kalau kata antara semua KPM matrikulasi memang kita terima dengan 3.0. Matrikulasi KPM diterima. So syarat dia mesti 3.0 dan juga fizik, kimia, bio tu pastikan B. Itu syarat memang minimum. Dan juga memang kita sekarang ni kalau lebih kini kalau adik-adik di luar mohon asasi sains lebih dekat lagi. So memang selalunya kita akan dahulukan student kita asasi sains. Lebih mudah lah. Yes, lebih mudah. Dan dia dah satu sebelah tapak ke MBBS. Untuk pelajar STPM pula bagaimana? Kalau kata SPM memang dia punya grade, dia ada certain grade lah. Tapi memang grade fizik, kimia, bio tu selalunya B. Kini dia ada antara A, B, AAC, ABC. Tapi kini total pointer dia mesti 3.0 ke atas. Okey. Dinamakan sebagai ijazah perubatan dan pembedahan ataupun MBBS, makanya ada dua kita kata perkhususan ijazah dalam perkara itu yang lebih kurang sama. Jadi apa yang dimaksudkan dengan MBBS ini, Prof? MBBS ni ialah maknanya kita mendapat seperti actually dia ada terms yang digunakan. Different university menggunakan different term maknanya. Macam di Cairo MBBCH, macam di sini maknanya MBBS, maknanya Master in Perubatan dan juga Surgery, pembedahan. Untuk tempoh pengajian ijazah berapa tahun? Tempoh pengajian termasuk pada yuran. Saya ingin, ini benda yang agak penting saya rasa. Jadi yuran yang ditawarkan adalah yang mana yang agak terendah di antara universiti-universiti tempatan, termasuk IPTS. Lebih kurang dalam 5 tahun kita memerlukan 250,000. Jadi kalau kita bagi itu lebih kurang 50,000 setahun. Tapi kita maknanya calon-calon boleh mendapatkan pinjaman PTPTN mengikut kelayakan. Apa yang telah kita dapati dan telah kita perolehi, mereka yang B40 selalunya mendapat pinjaman yang penuh. Jadi mereka yang luar daripada B40 sama ada mendapat 3/4 daripada pinjaman ataupun setengah. Jadi kalau 3/4 saya dah buat calculation. Kalau 3/4 lebih kurang 150,000. Jadi kita ada 100,000. Jadi 100,000 ni untuk 5 tahun kita bagi 60 sebab dia ada 60 bulan kan. Jadi sebulan lebih kurang 1,600 kan. Dan kalau mendapat setengah 125,000 dan 125,000 kalau kita bagi 60 maknanya 2,100. Jadi ini anggaran sebulan kalau mereka yang mendapat PTPTN setengah ataupun 3/4. Dan selain daripada itu ada juga pembiayaan daripada Bank Affin. Affin Educational Financing. Kepada mereka-mereka yang boleh membuat permohonan lah. Dan pembiayaan ini akan ditaja oleh di dalam kategori pembiayaan pendidikan oleh Affin Bank. Itu. Okey, tadi disebutkan juga setiap pelajar itu mesti memenuhi subjek-subjek syarat universiti seperti subjek-subjek yang berteraskan pengajian Islam dan juga subjek-subjek teras untuk fakulti. Jadi digabungkan kedua-duanya melengkapkan objektif bagi Universiti Islam Antarabangsa UNISYAM sendiri. Jadi bagaimana mood pengajian kedua-dua perkara ini, iaitu mood pengajian berasaskan subjek agama Islam dan juga perubatan disekalikan. Okey. Kalau kita tengok di UNISYAM ni memang kita cuba mengintegrasikan Islamic value dan juga kita kata academic value. Sebagai contoh kalau kita tengok di asas di sains kita ada subjek Arab
Dan kita juga kalau kita tengok di UniSyam sendiri, kita punya program-program memang kita tidak kita akan sekalikan dari segi macam program ilmu. Kini kalau kata student-student yang memang masuk ke UniSyam, insya-Allah dari segi akademik kita jaga dan juga dari segi akhirat juga kita jaga, insya-Allah. Okey. Mungkin ada adik-adik kita yang tertanya nak masuk UniSyam ni perlu ada asas dalam bahasa Arab ke ataupun boleh belajar di UniSyam ke ataupun bagaimana syarat kelayakan itu? Okey, kalau contoh di UniSyam sendiri dekat asasi kan. Kalau kata contoh subjek sains memang kita fokuskan bahasa Arab. Dan kita juga ada ex-student kita yang memang India. Dia memang zero. So kita ajar daripada mula alif bata dan last dia boleh dapat B. Alhamdulillah. Kan? Maksudnya boleh, tak ada masalah. Sebab Islam bukan untuk agama, bukan untuk kita kata bahasa Arab bukan untuk orang Islam sahaja, untuk semua. Okey. Prof juga mewakili fakulti dan juga mewakili para akademik di bahagian perubatan juga. Apakah harapan Prof untuk melihat mungkin ini menjadi pilihan yang terbaik bagi para pelajar yang ingin menyambung pelajaran dalam bidang perubatan dan juga pembedahan di UniSyam? Bagi saya ini peluang terbaik bagi mereka yang ingin menyambung dalam bidang perubatan. Pertama, ia merupakan salah satu daripada yuran yang agak terendah di antara universiti. Dan keistimewaan sebagai universiti Islam antarabangsa, maknanya apa yang dikatakan tadi, kita ada subjek-subjek yang membawa kepada nilai-nilai universiti Islam yang boleh menjadikan kita sebagai seorang doktor, sebagai model doktor yang mempunyai uswatul hasanah. InsyaAllah. Untuk permohonan, di mana boleh dilaksanakan permohonan dan bila tarikh dibuka? So sebelum tu saya nak highlight untuk asasi juga kita ada satu beasiswa UniSyam. Yang mana kita taja satu tahun dia belajar dengan beasiswa UniSyam dan terus sambung medik. So kalau kata yang terdekat pengambilan kita 15 September, sekiranya adik-adik boleh terus ke www.unisyam.com dan juga kalau ada apa-apa pertanyaan macam berkaitan dengan financial ke apa-apa, so kita boleh terus ke nombor yang ada tertera dekat kaca TV. So jom masuk UniSyam, wadi kecemerlangan ummah, insya-Allah. Suatu husana. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah kita membentuk ummah dan juga ummah yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Terima kasih kepada Prof dan juga Puan kerana bersama dengan kami. Mari ramai-ramai kita melihat di laman sesawang UniSyam untuk mendapatkan tawaran-tawaran menarik daripada UniSyam sendiri. Baik, kita akan berjeda seketika dan